الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihi barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah kita menyambung sedikit lagi tazkirah peringatan buat hati kita di bawah tajuk ikhlas, di mana pada bulan 6 yang lalu kita menceritakan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang satu hadis, dan sebelum beliau menceritakan hadis ini, beliau pengsan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah pengsan 3 kali, maka beliau menceritakan sebuah hadis. Yang hadis ini sangat berat di mana hadis ini menceritakan tentang betapa pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini iaitu hadis berbunyi, apabila hari kiamat, maka Allah akan menghukum semua makhluk dan semua umat bertekuk lutut. Dan pertama sekali yang Allah Ta'ala akan panggil untuk orang-orang yang dihisab, yang pertama sekali ialah orang yang mengenal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala akan panggil orang yang mati fi sabilillah. Kemudian orang-orang kaya. Ini 3 golongan dulu. Orang yang tahu pasal Quran, orang yang mati fi sabilillah, dan orang-orang kaya. Maka Allah bertanya kepada orang yang pandai Al-Quran, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Jawab itu, ya, benar. Lalu apa yang kau buat terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Jawab orang yang pandai Quran ni, dia kata, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakan waktu siang. Artinya dia beramal dengan ilmu. Firman Allah Ta'ala jawab, dusta engkau. Malaikat pun berkata, dusta engkau. Sebaliknya engkau hanya ingin disebut sebagai qari. Orang baca Quran. Qari ni maksudnya orang yang membaca Al-Quran, yakni ahli dalam bidang Al-Quran. Dan sudah disebut yang demikian. Dan memang orang panggil dia macam tu. Ada panggil qari, ada panggil ustaz, ada panggil ustazah, ya tak? Ada yang belajar sampai peringkat PhD dipanggil doktor. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dengan ilmu kamu ni? Kata dia, aku malam baca, siang beramal dengannya. Allah Ta'ala sendiri kata kamu dusta. Dan malaikat mengatakan, ya, dusta. Lalu dipanggil pula oleh Allah Ta'ala orang kaya. Orang kaya, siapa kaya tuan-tuan? Kita ni kira kaya lah ni. Kalau tanya semua ni, kaya tak? Semua jawab miskin. Dia ukur kaya ni tengok pada kereta dia ke tak? Kalau kereta dia BMW ke, mesti dia bawa kaya tak? Kaya ni macam ni, ada lebih makanan hari ni, kaya dah tu. Ada tak lebihan makanan semalam? Berkepuk kata orang tu, ya, sampai berkulat dalam peti pun berkulat. Ya. Nabi SAW tak akan bermalam makanan di rumah baginda, tak ada. Ya, habis. Besok cerita lain.
Sahabat-sahabat di zaman Rasulullah dulu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka kerja untuk makan hari itu. Ya, itu sahabat Rasulullah SAW daripada Muhajirin ketika mana mula-mula hijrah. Ya, sini nurul hijrah kan. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kaya. Tu terang. Kita pergi jumpa kawan-kawan kita Indonesia, saya ramai kawan-kawan Indonesia, tanya dah makan ke belum? Hari ni belum makan. Kenapa tak makan? Tak ada uang. Itu ayat. Yang tak ada uang. Ya. Tanya gaji berapa sebulan? Sebulan gaji 200 makan. Ya, itu pun bayar hutang lagi, tinggal 100 lebih. Makan betul-betul 2 kali. 2 kali sehari. Iaitu makan nasi siang, lepas tu petang makan nasi. Tak adalah yang lain tu, tak ada. Itu saya pernah bawa orang Indonesia ni pergi makan. Ya, kita nak belanja lah nasi goreng udang ke apa, dia tak tahu makan sedap-sedap macam kita makan. Dia tahu nasi penyet, nasi ayam penyet, nasi ayam penyet, itu je dia tahu. Hal tu paling sedap lah pada dia tahu. Ya, nasi ayam penyet yang paling sedap lah. Ya. Maka apa dikatakan kepada kita? Apa yang telah engkau lakukan terhadap harta yang aku kurniakan kepada kamu? Allah Ta'ala kurniakan kepada kita harta. Lalu kita jawab, saya telah gunakan untuk membantu kaum kerabat saya, family dulu, saudara mara dulu. Kemudian saya bersedekah. Dijawab oleh Allah, dusta engkau. Malaikat pun jawab begitu. Maka dusta engkau. Kamu ni hanya untuk digelar sebagai dermawan, sebagai pemurah, itu aja. Ya. Maksudnya hatinya tu dia nak kepada title, kan kita sebut title kan, nak kepada nama tu, pemurah, dia ni derma, ya, orang pemurah. Dan kamu memang sudah terkenal demikian. Lalu Allah Ta'ala panggil pula orang yang jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala tanya, mengapa engkau terbunuh? Jawabnya, saya berperang untuk menegakkan agamamu ya Allah, sehinggalah saya terbunuh. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dusta engkau. Dan malaikat juga berkata, ya dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah berani. Dan memang begitulah manusia mengingatimu, iaitu kamu adalah seorang pahlawan yang berani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul lututku, yang dia pukul peha Abu Hurairah. Dia pukul, baginda sallallahu alaihi wasallam pukul. Ya. Maksudnya kalau ikutkan musalsal hadis ni, kena pukul. Pukul peha tuan-tuan ni. Saya pergi pukul. Gitu. Ya. Hai Abu Hurairah, kata Rasulullah, 3 orang itulah yang pertama-tama dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Wala'iyyazubillah. Orang lain belum lagi, tapi hak ni, tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni penulis wahyu Nabi, dia tolong tulis wahyu Nabi. Ya. Maka dia menangis dan dia berkata, benar sabda Rasulullah dan benarlah firman Allah. Kemudian ia membaca ayat yang ke-15 dan ke-16 surah Hud. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang niat dengan amal hanya semata-mata kerana dunia dan keindahan dunia, maka kami akan memberikan mereka semua amalnya, dan mereka di dunia tidak akan dikurangkan sedikit pun. Apa yang kita nak buat, kita buat tu, kita niat nak itu, Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala tak akan kurangkan sedikit pun. Tapi ingat, mereka itu tidak akan mendapat di akhirat kecuali api neraka. Dan gugur semua amalan mereka.
bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Wallahiyazubillah. Penat-penat derma, bagi duit habis juta-juta. Ya tak? Saya nak buat masjid, minta nama masjid ni, letak nama saya lah ya. Contohnya. Ya tak? Nak begitu. Habis tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi duit nak dijadikan, nak supaya orang kenal dia sebagai dermawan, hartawan. Ya tak? Kita sini tak ada, tapi tempat-tempat lain ya tak? Dia bagi tu sebab dia nak pengaruh. Bagi tu sebab nak ada pengaruh. Tuan-tuan, dapat pengaruh ni. Ya tak? Macam filem Tamil, dapat pengaruh. Tapi apa dapat akhirat? Tak ada apa-apa. Tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tidak ikhlas kepada Allah, maka semua amalan itu tidak ada gunanya. Sebab itu kita kena tajdid dunia dipanggil. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena ingat balik. Ya, aku buat ni mesti kerana Allah. Tajdid dunia. Ya, pergi ni buat kerana Allah, pergi ni cari redha Allah. Ya. Abdullah bin Hanif Al-Intaqi dia kata apa? Pada hari kiamat, bila seseorang mengharap amal dia kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami dah bayar tunai kepada kamu dia pahalamu? Tidakkah kami telah memberikan tempatmu dalam tiap majlis? Dan tidakkah kamu telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua? Dan tidakkah kami sering memurahkan, yakni memudahkan bagimu jual beli, yakni sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya? Ni kadang-kadang kita buat amalan ni, kadang-kadang kita nak berharapkan habuan dunia juga. Contohnya, wallahiyazubillah, kita beri sedekah, kemudian kita harap Allah Ta'ala balas kat dunia ni. Dan memang Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala balas. Kita bimbang balasan ini sekadar di dunia aja. Contohnya lah, minta maaf cakap dia tak, saya katalah saya ni derma duit RM50, dengan harapan kata insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala balas balik pada saya 2,000 ke 3,000 ke, ada orang hadiah pada saya. Tak lama kemudian tuan-tuan, bukan itu dibaginya, bukan 2,000, dia bagi 5,000. Saya tanya, contohnya ni, contoh bukan contoh betul ni. Kalau tuan-tuan kata ya pula. Ya. Lepas tu dia kata, ni untuk ustaz ni. Apa dia ni? Hadiah. Hadiah. Lepas tu kita buka 5,000. Ini untuk siapa ni? Untuk sekolah saya ke? Ataupun untuk siapa ni? Tak ada, memang saja belanja kat ustaz. Lepas tu kita pun dalam hati kita kata apa? Inilah sebab RM50 tadilah aku dapat RM5,000 ni. Kita bimbang takat itu je. Kita bagi tu dengan harapan, bukan bagi lillahi ta'ala, bukan kita bagi itu kerana Allah. Allah nak balas tak balas itu hak Allah Ta'ala. Tapi kita nak harap apa dia? Kita harap supaya Allah Ta'ala berikan kita ganjaran dan kita selamat di akhirat. Ya. Itu tak apa. Ini kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah 5,000 ke 10,000 ke apa. Memang Allah Ta'ala balas. Rupanya bila Allah Ta'ala balas, kita tiba-tiba akhirat besok, tuan-tuan, tak ada apa. Kenapa Allah Ta'ala kata bukankah aku dah balas kat dunia dulu? Tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni kita bimbang ni. Yang ni kita takut. Kita beli barang, ya, dapat diskaun. Sebab apa? Sebab kita ni pemurah, orang kenal kita pemurah. Ya, dapat diskaun. Bila pergi makan dekat kedai, orang belanja ke kita. Ya tak? Pergi mana-mana pun dapat diskaun. Nak beli tiket, bila orang tengok kita, tolak ke first class, business class. Besok akhirat besok tak ada kelas. Ya tak? Semua duduk dalam neraka. Wallahiyazubillah. Jadi tuan-tuan, macam mana ya? Macam mana hantu kita cakap kita bagi ataupun kita buat sesuatu ni, mesti kita kena kait balik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu saya peringatkan balik ya kawan-kawan, ya, kita sama-sama lah. Kadang-kadang kita hantar benda-benda dalam Facebook ni, apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Kadang-kadang tujuannya tu adalah untuk
Untuk diri kita, untuk menambah rasa seronok diri kita. Ya. Tak ada pun kait dengan Allah Ta'ala. Contohnya macam ini. Dapat makan durian musangking, walaupun kebun musangking sudah habis kena potong, bukan 2,000 ekar. Ada yang bagi tahu sampai 11,000 ekar. Jadi dapatlah durian musangking, kita pun ambil gambar, ya tak, tunjuk pula, isi bukan main lagi, ya, dekat sebelah tapak tangan besarnya, elok kuning cantik, kita pun angkat, tunjuk pula tu banyak gambar, satu gambar situ, satu gambar makan, itu satu gambar biji dia. Kemudian kita post. Ada tak kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tak ada pun. Sedangkan sebagai seorang Islam, apa yang kita buat ni semua terkait dengan Allah Ta'ala. Tak boleh ke kita puji sikit Allah Ta'ala? Puji Allah Ta'ala, subhanallah, ciptaan Allah. Dah kenyang tu, alhamdulillah, tergigit bibir mata, alhamdulillah, ya dah, Allah Ta'ala mengurniakan kepadaku hari ni rezeki. Betul. Tak terkait langsung kita ni. Sama juga dengan orang bukan Islam buat. Ya. Maaf lah kalau orang perempuan dia suka masak. Hari ini gulai masam ikan patin, gulai tempoyak ikan patin dari Pahang, ya, ikan patin sangka, ya, makan sampai betul lah, tak apalah, buatlah tu. Tapi kaitlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terkait langsung dengan Allah Ta'ala, tak ada langsung. Ya. Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, apa dapatnya? Tak dapat apa lah. Ya. Ya, tak dapat apa lah. Sedangkan apabila kita kaitkan dengan Allah, orang membacanya, paling kurang orang menyebut zikrullah ini, maka kita boleh pahala. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya tak ada buat sangat benda tu, melainkan share saja. Ya, share benda yang boleh memberikan manfaat kepada manusia. Adapun untuk diri kita, rasanya tak perlu nak expose sangatlah. Ya tak? Manusia pada hari ni dia suka glamour. Ni hati-hati. Dia suka glamour. Dia suka glamour sesama manusia, tapi tidak di penduduk langit. Ya. Baik tu kita kata, bila ada title ni, ya, hak ni kadang-kadang memusnahkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bagi banyak-banyak tak? Takkan tak dapat datuk pun. Misalnya, takkan tak dapat datuk. Tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hakim ni bukan hakim mahkamah. Hakim ni maksudnya bijaksana, orang yang bijaksana. Sebab itu kita panggil yang arif. Ya, dia ni orang bijaksana, hakim itu Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Ya. Berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatan dia. Nampak? Ini orang ikhlas. Dia tak mahu orang tahu dia buat baik, sebagaimana dia beli nombor. Ada orang beli nombor ekor terang-terang, ya tak? Balik semayang Jumaat pakai helmet, baju Melayu lagi tu, ya tak? Pergi confirm dah. Kadang-kadang tak payahlah kata orang tu, ya tak? Pakai baju biasa tapi pakai helmet, pergi beli nombor, confirm orang Melayu Islam kita, ya tak? Kadang-kadang tak pakai pun elok aja, ya? Bukan orang sini lah. Tak ada beli, kata orang tu buat maksiat, dia buat terang-terang, tak ada kan, buat sembunyi-sembunyi. Bagi itulah juga bila buat kebaikan, melainkan kebaikan tu tak boleh nak disorok lagi. Contohnya, ya tak, kenuri ngangkat laut, takkan nak nyorok pula, ya tak, bila laut tu nak sampai. Tapi sebaik-baiknya, gitulah bila kita buat satu kebaikan, ya, maka buatlah secara sembunyi-sembunyi. Saya tak ingat, ya tak, dulu zaman siapa ya, Khalifah Umar, ya tak, ada orang miskin ni, dia tiap-tiap hari ada makanan depan rumah dia, tapi tak tahu siapa yang bagi.
Tiba bila khalifah meninggal baru tahu yang beri itu adalah khalifah sendiri. Tak tahu sampai sudah tak tahu. Pendapat lain menyatakan puncak ikhlas ni apa dia? Dia tak suka pada pujian, tak ingin pun nak dipuji orang, bahkan dia tak suka orang sebut pun, tak suka orang sebut. Dhunnun Al-Misri ketika ditanya, bilakah orang yang diketahui ini ia termasuk dalam pilihan Allah? Jawab dia, bila diketahui bahawa ianya termasuk ini dalam pilihan Allah, yakni dia redha pada Allah. Jawab dia, jika dia, ni kita tak capai lah, jika dia telah meninggalkan rehat, artinya waktu dia ada untuk ibadah pada Allah. Tak ada masa nak layan YouTube, tak ada masa nak kata nak ngopi-ngopi, tak ada masa dia untuk keluarga dia ada lah, maksudnya itu pun ibadah. Dah untuk masyarakat ada, tapi bila dia balik rumah dia nak melunjur-lunjur sampai tengok Madu 3 tak ada. Tak ada. Dia mesti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tak dapat. Yang kedua, jika dia dapat memberikan apa yang dia ada. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ketika dia nak meninggal dunia, dia ada 2 helai baju je dengan seekor keldai. 2 helai baju, seekor keldai. Bukan keldai, baral langsungnya, baral. Tu Sayyidina Abu Bakar. Apa yang ada pada dia, tuan-tuan, Allah dan Rasulnya je. Ketika dia nak meninggal tu, dia demam tau. Dia demam sebab dia di Mekah tak ada musim sejuk, panas aja kan. Bila di Madinah dia kena musim sejuk, dia demam. Bila demam, dia ambil wuduk tu, dia ambil wuduk biasa juga. Jadi demam tak mengkebah. Ya, ajal pun satu. Kemudian dia pesan pada anaknya, iaitu Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia kata pada Aisyah, wahai Aisyah, tolong wariskan ini 2 ni, sehelai baju pada Sayyidina Umar dan juga baral ini. Sayyidina Umar bila dapat, dia kata, wahai Abu Bakar, kau ni menyusahkan khalifah selepas padamu. Menyusahkan khalifah selepas padamu. Kerana apa? Bukan menyusah dapat sikit. Apa dah dapat sikit baju je dengan tak, bukan menyusah sebab tu. Menyusahkan khalifah untuk mencontohi dia selepas itu. Nak contoh Sayyidina Abu Bakar ni, sampai hari ni pun kita tak jumpa orang yang meninggal dunia yang pada dia tu ada 2 helai baju, kemudian ada, kata orang tu, Honda situ 70 je. Tak ada, melainkan rupanya tuan-tuan bila meninggal, tengok dia punya ASB banyak ni, dia punya ASN banyak ini, ya, tabung hajinya melempah-lempah, kata orang tu. Ya, rupanya tiap-tiap bank ada duit lagi. Geran tanah yang bayar cukai bayar, yang tak bayar pun ada. Ya, banyak rupanya. Sekali dengan rupanya ada juga cawangan lain pun ada. Ya. Jangan marah ya, contohnya je. Saya lagi diperserang saya pula. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan, dan tidak mengharapkan pujian juga cacian manusia. Yakni jika dia dipuji, dia akan kembalikan puji itu kepada Allah. Ya. Tak ada rasa kata tu mengembang ni rasanya tak. Kata orang Pahang, saya dulu ingat arwah mak angkat saya dulu, Ustazah Jainah binti Awang, cukup baik orangnya. Ya. Tangan yang kata orang tu memasak untuk saya, untuk berikan saya makan, dan mengajar saya cara hidup kampung. Kalau tidak, ngopek nyo pun tak kerti saya ni. Dia Ustazah Jainah ni, dia ngajar guru Quran. Dia guru Quran. Oleh kerana saya ni duduk Cameron Highland, nak balik duduk Cameron Highland, sekolah Deraut. Masa tu bukan ada jalan baik pintas ni.
Nak balik daripada Raub ke Cameron Highland 6 buah bas. Satu Ahad memang tak jumpa nak balik lah. Kawan-kawan saya semua dekat-dekat aja. Jadi dia kata marilah duduk dengan ustazah. Numpanglah saya rumah dia. Dia ajar. Ya, bila saya puji dia, memang dia orang lama masak sedap. Dia masak dapur kayu. Bukan tak ada dapur gas, ada. Tapi ada juga dapur kayu. Dia masak nasi goreng dapur kayu sedap. Saya kata, ustazah sedap betul nasi goreng ni. Ya. Dia kata Allah, dia kata macam nak manjat dinding katanya. Macam nak manjat dinding. Punya kata kena puji tu kan. Jadi orang yang ikhlas apabila dipuji, tak sikit pun dia terasa, kata orang tu terasa pada dia, bahkan dipulangkan balik pujian tu kepada Allah. Iaitulah yang dia layak dipuji kan. Sebab itu kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji layak pada Allah Ta'ala. Bukan tak boleh kita puji orang, ya. Kita boleh puji orang, tapi orang yang menerima tu, jangan pula tengok kaki lah, ya tak? Tengok orang tu kan. Ya. Betul ke ni? Betul. Sungguh. Betul. Ya, betul. 2 biji telur setengah separuh masak. Ya tak? Macam Haji Bakhil. Ya. Tambah lagi 2 biji telur. Ajak minum. Ya, bukan kita nak tu. Dan bila orang cela dia, tuan-tuan, bila orang keji dia, cela dia, maka dia tidak berasa hati. Ya, kerana memang sifat manusia itu serba lemah. Ya, jadi yang layak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ini, ikhlas ini kita kena ulang balik di hati, tajdid dunia. Ya, apa-apa pun kita buat, ya, walaupun kata orang tu macam belajar-lajar, ya, belajar-lajar nak jadi ikhlas balik, ya, nak menjadi ikhlas, tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, maka kita ulang balik, ya, aku buat ni kerana Allah, aku buat ni kerana Allah, ya tak, aku tunggu ni kerana Allah, bukan kerana segan ke, bukan apa, ya tak, buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa tercarik di hati tu, contohnya kita nak bagi RM50, tercarik di hati tu, teruskan. Itu adalah namanya pengorbanan, dan kita cuba ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekali itu pada pagi ini, bulan 6 sampai bulan 9, 3 bulan. 3 bulan lagi pula apa ke? Tidaklah agaknya, ya. Allah Taala a'la wa a'lam. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan memberikan sedikit kata untuk keinsafan kepada diri kita. Wallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan mudah-mudah lagi. Salam kemak ya.